Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni, termasuk ibu-ibu, bapa-bapa sekalian dan saya, nak memberhentikan COVID ni, takkan berjaya, melainkan diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih setahun sudah berlalu COVID ni. Tak tahu bila dia akan habis. Tapi pasti dia akan habis bila Allah mahu dia habis. Selagi Allah tak mahu dia habis, dia tak habis. Kita boleh berusaha buat vaksin semua, menguatkan immunity kita. Tapi itu semua asbabnya. Dia bukan ada kuasa memberi faedah atau bahaya, memberi manfaat atau mudarat. Dia hanya asbab, tak ada kuasa. Ubat, makanan, minuman, apa saja, amalan kita pun, semuanya asbab yang Allah perintah kita guna, suruh. Tapi dia tak ada kuasa memberi faedah atau bahaya, memberi hina atau mulia, memberi baik atau buruk, memberi sihat atau sakit. Dia tak ada kuasa. Yang berkuasa satu je, Allah. Itu makna kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Sambung lagi, tiada yang bagi faedah melainkan Allah, tiada yang bagi bahaya. Sambung lagi, tiada yang bagi baik, buruk melainkan Allah. Sambung lagi, tiada yang beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Sambung lagi, tiada yang bagi hina, mulia melainkan Allah. Itu semua huraian, tafsiran. Jadi la ilaha illallah makna tiada Tuhan melainkan Allah. Tukar, tiada yang ku cinta melainkan Allah. Tukar, tiada yang ku takut melainkan Allah. Jadi bila kita takut mati, itu juga syirik namanya. Siapa takut mati, dia takut selain Allah. Siapa cinta, yalah, maknanya cinta selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah. Jadi yang Allah kehendaki ni, kita tak boleh takut selain Allah. Termasuk kita tak boleh takut mati. Jadi kita boleh takut mati, tapi tak boleh lebih daripada takut Allah. Kita boleh cinta isteri, tapi tak boleh lebih pada cinta Allah. Yang bagusnya langsung tak ada takut apa pun melainkan Allah. Yang bagusnya apa pun tak ada cinta melainkan Allah. Untuk apa kita takut dengan yang lain daripada Allah? Sebab yang lain daripada Allah tak boleh bagi bahaya. Yang lain daripada Allah tak boleh bagi mudarat. Tak boleh. Yang lain daripada Allah tak boleh bagi hina, tak boleh bagi sakit. Yang boleh bagi sakit, boleh bagi hina, boleh bagi mudarat hanya Allah. Jadi kita tak perlu takut dengan siapa pun, dengan apa pun. Jadi kita jangan takut pada orang bukan Islam.
Jangan takut pada jin. Jangan takut pada syaitan. Apa rancangan syaitan buat, jin buat untuk musnahkan kita, takkan berjaya. Melainkan Allah izin. Jadi kita, Allah beritahu, ya Muhammad, jangan kau peduli dia. Biarkan dia. Lepas tu, maafkan dia. Sebab apa yang dia buat tu tak ada mudarat. Boleh beri mudarat pada Nabi SAW. Apa yang dia buat tu tak boleh bagi bahaya. Tak boleh buat rancangan, tak boleh berjaya dia punya rancangan buruk untuk menghalang tersebarnya Islam. Tak boleh. Semua usaha-usaha kaum munafikin, kaum Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, semua tak boleh berjaya. Tak boleh bagi mudarat. Tak boleh bagi bahaya. Tak boleh bagi gagal. Tak boleh. Yang bagi gagal hanya Allah. Biarkanlah dia. Biarkanlah dia dengan dia punya vain desires. Keinginan songsang mereka. Keinginan mereka nak menghancurkan Islam ni, biarkan dia. Dia takkan boleh berjaya. Jangan kau habiskan waktu bercakap tentang rancangan dia. Seperti hari ini orang sibuk risau, takut dengan rancangan Yahudi, Freemason, rancangan Illuminati, semua tu bincang macam mana nak hancurkan Islam. Tak payah risau. Tak payah nak bicara banyak, menghabiskan masa awak je. Semua tu tak ada kuasa. Memberi mudarat tak ada. Apa yang kamu kena bagi masa, macam mana nak jadi kekasih Allah. Itu je. Dajjal datang, sibuk cerita bila Dajjal datang, tanda-tanda Dajjal datang. Banyak sangat cerita tentang. Untuk apa tahu tanda-tanda Dajjal? Kalau dia datang, apa kamu boleh buat? Kalau kamu, Allah buat mudarat datang pada kamu dengan Dajjal, kamu akan ikut dia lah. Kalau Allah buat kamu tak ikut Dajjal, kamu tak akan ikut dia. Macam mana Allah nak buat kamu jangan ikut Dajjal? Jadilah kekasih Allah. Tak adalah Allah bagi kat Dajjal. Sekarang kamu takut syaitan. Untuk apa takut syaitan? Syaitan tak boleh buat apa. Apa kamu kena buat? Kamu kena jadi kekasih Allah supaya Allah tak bagi kamu pak syaitan. Kamu kalau tak jadi kekasih Allah, Allah bagi kamu kat syaitan, kamu tahulah rancangan syaitan. Tak boleh buat apa. Kalau kamu dah diberi kepada syaitan, kamu tak boleh buat apa. Kamu tahu syaitan nilai itu semua tahu kan? Tak boleh buat apa. Sebab kamu telah diberi kepada syaitan. Dan bila Dajjal datang, kamu telah diberi kepada Dajjal. Dan macam mana kamu nak lepas daripada Dajjal? Macam mana kamu nak lepas dari syaitan? Tak boleh lah. Sebab Allah dah bagi kamu kat dia. Jadi rosaklah kamu. Tertutuplah pintu hati. Dengarlah semua cakap syaitan, dengar semua cakap Dajjal sebagai betul. Ya. Dan mereka ni semua menganggap, Allah buat, mereka tu menganggap amalan buruk mereka tu baik. Pahaman buruk mereka tu baik. Cara hidup mereka yang buruk tu baik. Allah buat mereka. Kerana apa? Mereka telah ikut syaitan. Jadi kita tak nampaklah bahawa yang buruk tu buruk sebab kita dinampakkan itu baik. Apa perangai buruk kita tu, kita nampak dia baik. Sebab itu orang semua kata dia baik. Tak ada orang menganggap diri dia buruk, tak ada. Baik. Kami apa? Bagus. Kami apa? Benar. Dia sebenarnya tak benar. Amal buruk. Yang tahu yang amal buruk ni orang yang kekasih Allah lah. Tahu ya. Tapi orang tu sendiri, Allah buat dia mengingat apa yang dia buat tu, percaya apa yang dia buat tu baik. Macam Sufyan. Dia tengok apa yang dia buat baik.
Dia lambat datang semayang, dia kata baik. Dia tak semayang tahajud, dia kata baik. Betul tak Saifan? Dinampakkan benda-benda buruk dia, baik. Sebab itu dia orang sudah jadi sesat lah. Sebab dia orang telah berkawan dengan syaitan. Siapa bagi dia orang berkawan dengan syaitan? Allah bagi. Kenapa Allah bagi? Sebab dia tak mau jadi kekasih Allah. Dia mempersekutukan Allah dengan yang selain daripada Allah, yang tak patut diberi ketuhanan. Dia beri ketuhanan. Dia beri ketuhanan pada duit, dia beri ketuhanan pada isteri, dia beri ketuhanan pada kerja, semua diberi ketuhanan. Kita tak boleh beri ketuhanan kepada selain Allah, divinity. Bahasa putih. Jadi bapa yang mulia, hari ni kita risau rancangan-rancangan syaitan, Dajjal. Buat apa kita risau? Dia bukan boleh bagi mudarat. Dia bukan boleh bagi bahaya. Rancangan-rancangan Yahudi, Nasrani nak menghancurkan Islam tak ada. Rancangan-rancangan siapa sajalah. Ada. Kita patut memberi perhatian kepada bagaimana kita mau jadi kekasih Allah. Bila kita dapat Allah, semua tak boleh bagi mudarat kita. Allah akan buat dia orang tak boleh bagi mudarat. Walaupun dia merancang mudarat buruk kepada kita, tak ada masalah. Kenapa kita nak cinta kepada isteri lebih, anak lebih, duit lebih, kerja lebih, sedangkan dia tak boleh bagi faedah? Nah, duit tak boleh bagi faedah, kedudukan tak boleh bagi mulia, kerja tak boleh bagi duit, semua tak boleh bagi faedah. Kenapa nak cinta dia lebih pada Allah pula? Sepatutnya tak payah cinta langsung lah. Tak ada cinta pada duit langsung, tak ada. Macam tu. Tak ada cinta pada anak, bini, keluarga langsung. Cinta Allah saja. Itulah kekasih Allah. Tapi sukar kan? Orang nampak benda bagi faedah. Macam duit ni, dia tak boleh bagi faedah. Nampak. Nampak bagi faedah, terus percaya. Nampak orang tu bagi faedah, terus cinta. Dan cinta bukan sikitnya, lebih pada Allah pula. Padahal orang tu bukan bagi faedah, dia bagi faedah dengan izin Allah. Allah yang bagi faedah, Allah gunakan dia untuk bagi faedah, mak bapak kita. Dan kita kena muliakan bapak kita kerana perintah Allah. Cinta bapak mak kita kerana perintah Allah, bukan sebab kita nak cinta dia. Allah perintah. Tapi tak boleh lebih dari Allah lah, sebab Allah perintah. Perintah Allah tukar. Ada kala Allah kata tinggalkan anak, bini, keluar jalan Allah. Tak boleh kata, tak boleh. Saya cinta bini, anak. Tak boleh. Buat kerja dakwah. Tak mau bini cakap jangan, ikut bini. Itu maknanya kita dalam bertuhankan bini, bertuhankan mak, bapa, bertuhankan anak, bukan bertuhankan Allah. Jadi tak ada yang boleh bagi mudarat. Tak ada yang boleh bagi manfaat. Tidak ada yang boleh bagi baik. Tidak ada yang boleh bagi buruk melainkan Allah. Tiada yang ku cinta melainkan Allah. Tiada yang ku takut melainkan Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jadi orang yang takut hanya Allah dan cinta hanya Allah ni, orang yang paling tenang kat dunia. Sebab dia tak ada takut apa. Takut Allah je. Bila dia takut Allah, dia takkan langgar perintah Allah ni. Namanya takwa tu. The fear of Allah. Takut. Takut Allah tu maknanya takwa. Takwa ni maknanya takut Allah, takut melanggar perintah Allah tu. Takut Allah murka kat dia. Itu. Macam seorang yang takut bini. Kan? Sebab dia cinta sangat kat bini, dia takut bini marah. Kan? Dia takut bini dia marah. Sebab dia cinta sangat kat bini, dia tak sedia untuk nak buat bini tu marah.
tak sanggup berpisah dengan dia, tak sanggup bercerai, tak boleh. Kalau ada perintah perai tak mau. Sebab dia sangat cinta bini tu. Dia tak mau bini tu marah. Apa-apa saja yang buat bini dia marah, dia tak mau buat. Itulah orang yang telah tengok mata dia, dia percaya. Bini dia baik, tak ada marah, apa nak dibagi, duit bagi, tak ada kerja pun bini diam aja bagi, baik sangat. Jadi dia dah jatuh cinta sangat-sangat lebih pada Allah. Allah dia tak cinta. Apa pun dia tak cinta. Allah. Padahal Allah yang bagi semua. Dia ingat bini dia bagi. So dia pun ingat binilah Tuhan dia. Jadi dia pun bila suruh buat dakwah, bini dia buatlah. Kalau bini dia cakap tak mau, dia pun berhenti. Buat dakwah, perintah Allah pun bukan sebab Allah suruh, bini suruh. Ini jadi dia orang yang rosak. Yang amal dia, orang ni Allah bagi kat syaitan lah. Untuk apa Allah nak ambil dia jadi servant dia, hamba dia? Dia tak nak. Dia mau jadi servant bini dia, servant kerja dia, servant majikan dia. Allah nak ambil dia. Bila Allah tak nak ambil, Allah bagi kat siapa? Bagi kat syaitan. Bila Dajjal datang, bagi kat Dajjal. Jadi bila Allah dah bagi kat Dajjal, tak boleh nak buat apalah. Kau ulama, kau orang kata kau alim ke, kau mesti ikut Dajjalnya. Tak ada ikut Mahdi. Walaupun kau sebelum ni kau main lagi cerita, Mahdi itulah, Mahdi inilah. Bila Mahdi datang, kau takkan ikut dia sebab kau tak diberi oleh Allah untuk ikut kekasih dia. Kau dibuat oleh Allah ikut syaitan dengan Dajjal. Jadi malanglah orang yang bagi masa banyak sangat tengok video Mahdi ni. Tengok video Mahdi, kisah-kisah akhir zaman, banyak ada palsu dalam tu. Dan menyangka bila Mahdi datang akan ikut. Tak ada tuan. Allah buat kamu ikut atau tidak, bukan kamu. Kalau kamu mempersekutukan Allah, suruh ikut. Kalau kamu buat duit Tuhan kamu, kerja Tuhan kamu, bini Tuhan kamu, anak Tuhan kamu, tak ada Allah nak jadikan kamu kekasih dia. Allah buanglah, bagi kat syaitan. Jadi syaitan cakap kat Allah, bagi aku umur panjang, biar aku hidup sampai kiamat, supaya aku dapat sesatkan semua anak Adam. Allah kata kau ambil. Tapi yang ikhlas, maksudnya yang mentaati aku, hanya nak buat aku suka dengan cara yang Allah aku suka, tak bagi kat kau. Iaitu yang taat aku dan taat dengan cara yang aku suka, dengan niat nak suka ke aku tak bagi. Itu orang ikhlas. Yang lain tu kau ambil. Yang beramal bukan nak suka ke aku tu, kau ambil. Yang tak beramal, kau ambil. Yang tak beriman, kau ambil. Jadi mereka-mereka yang berkawan dengan syaitan ni, tak boleh dibuat jadi kawan rapat. Tak boleh dibuat jadi kawan setia. Tak boleh dibuat sebagai kawan yang kita mencurahkan segala rahsia. Tak boleh. Lebih-lebih lagi rahsia orang Islam, macam negara Islam kan. Tak boleh. Ada dulu waktu zaman Nabi, orang tu balik ke Mekah, dia cerita semua hal orang Islam pada saudara dia bukan Islam. Allah bagi tahu dalam Quran, jangan kamu jadikan mereka ni sahabat setia kamu. Kamu boleh buat sahabat, tapi tak boleh jadi sahabat setia di mana kamu cerita semua A to Z, rahsia kamu dan rahsia orang Islam. Jadi Allah murka kalau kamu
bagi tahu ini kamu telah buat dosa. Kamu jadi orang mereka, kamu akan jadi macam mereka. Tahu? Allah SWT tak mau kita jadikan orang-orang yang berkawan dengan syaitan ni sebagai penasihat, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan negara Islam. Tak boleh. Kalau betul negara Islam lah. Sekarang bukan ada negara Islam pun. Semua yang berkawan dengan syaitan jadi Perdana Menteri kita. Yang berkawan dengan syaitan siang malam tu jadi Perdana Menteri. Tuan bayangkan apa jadi kat negara tu. Yang jadi mahkamah tu, mahkamah yang memutuskan tu, kawan dia syaitan. Yang mengajar, kawan dia syaitan. Jadi semua dah berkawan dengan syaitan. Sebab usaha supaya manusia ni menjadi kekasih Allah tidak dibuat. Kat dunia ni tak ada usaha nak buat orang jadi kekasih Allah, tak ada. Macam sekarang ni, hanya saya saja dengan izin Allah. Saya seorang saja dengan izin Allah. Mau buat usaha untuk bawa manusia jadi kekasih Allah. Saya seorang je. Dengan izin Allah, saya seorang yang mentafsir Quran dengan cara benar. Saya seorang aja yang berceramah ke seluruh dunia. Lain ada buat ceramah, tapi ceramah kat dalam masjid, surau je. Tak berani nak ceramah seluruh dunia. Berani dia. Kalau berani buatlah. Bukannya susah. Buat ceramah pagi-pagi mana-mana masjid. Letak tu, pergi seluruh dunia. Nak orang dengar tak? Allah buat orang nak dengar ni. Orang tak nak dengar ni semua Allah buat. Bukannya penceramah tu. Tak ada orang. Semuanya nak duit. Daripada datuk, nenek, tua, muda, Perdana Menteri, orang biasa, semua ke bawah, semua nak duit. Semua nak makan, nak minum, nak duit, nak makan, nak minum, nak rumah, nak perempuan, nak kereta, nak itu je lah benda je. Macam Sufian. Apa yang Sufian nak? Swimming pool. Lagi? Rumah. Kan? Isteri. Itulah yang Sufian fikir. Dari pagi sampai petang, petang sampai malam, malam sampai pagi. Dia buatlah dakwah sikit. Konon dia kata kalau ada syurga neraka, aku at least selamat. Tak boleh selamat. Kalau ni tak boleh. Kalaulah ada agak-agaknya Tuhan ni atau akhirat ni, aku ada juga agama. Tak boleh macam tu. Kena betul-betul bukan kalau tak ada. Memang ada. Allah ada. Akhirat ada. Syurga ada. Neraka ada. Sufian. Bukan ragu-ragu. Jadi bila mereka yang tak ragu-ragu ni, dia orang terjun dalam agama ni, dia tak ada buat sikit-sikit ni. Dia tak ada touch and go, tak ada. Buat gas lebih kurang, 3 hari tak nak keluar. Yang mana merugikan diri dia, dia tak nak buat. Tak mahu macam tu. Dia kena sedia sakit dan susahkan diri untuk dapat Allah. Sanggup. Macam tu. Mati pun sanggup. Macam tu. Sakit pun sanggup. Apa pun sanggup. Demi mentaati perintah Allah dan nak buat Allah suka. Hanya nak buat Allah suka. Barulah Allah nak jadi hamba dia, kekasih dia. Dan pelihara dia dari syaitan, dari jin, dari keburukan, dari apa saja. Allah akan pelihara diri dia. Allah akan bagi berkat, keberkatan, rahmat, ketenangan, senang, apa semua. Kat dunia dan di akhirat lah. Tapi kalau kita mempersekutukan Allah dengan duit, dengan mak, dengan bapa, dengan bini, dengan kerja, dengan ini, mana Allah nak kita? Kan? Allah mana nak Yazid ni? Mana dia nak Rashidi ni? Mana dia nak? Kalau kita mempersekutukan dia dengan kerja kita. Kata Allah ni,
Aku yang bagi makan, dia kata kerja dia bagi makan. Aku yang pelihara dia, dia kata mak dia pelihara dia. Mana Allah tak marah? Mana Allah nak jadikan kita kekasih dia? Kita pun tak nak. Kita nak jadi kekasih selain dia. Allah kata ambil lah. Aku malas nak terima orang. Aku dah lah buat dia. Dia tak nampak ke yang aku buat dia ni? Kenapa dia mempersekutukan aku dengan mak dia? Macam mak dia pula buat dia. Kenapa dia mempersekutukan aku dengan anak dia, dengan bini dia, dengan kerja dia? Dia tak nampak ke aku buat langit, bumi, matahari? Bukan buat dia je. Kalau dia susah, dengan siapa dia minta? Bukan ke dengan aku. Ada dia minta dengan mak dia, bapak dia. Kalau aku bagi dia buta. Kalau aku bagi dia pekak. Terus minta dengan mak bapak dia. Ada? Dia minta ke aku juga. Kenapa waktu senang dia tinggalkan aku? So Allah tak mau. Kenapa Rasidi waktu senang tinggalkan aku? Waktu susah bau Allah. Allah tak suka. Allah murka. Allah tunjuk macam-macam. Bila kita salah je, tak taat Allah, Allah terus hantar hujan mencucurah kat bilik kita. Bila kita dah tak mau buat gas macam dulu, banyakkan masa dengan dunia. Tak cukup satu kerja, tambah 2 shift, 3 shift, sampai malam kerja. Mana macam kerja tu bagi duit. Kita tak percaya langsung Allah bagi duit. Kita ingat makin banyak kerja, banyak duit. Aduh, Allah kata dia ni mempersekutukan aku. Dulu dia mempersekutu mak dia, sekarang tukar pula, kerja pula. Dari satu ke satu. Tak habis duit jadi Tuhan, kerja jadi Tuhan. Tak habis kerja, bini jadi Tuhan, anak jadi Tuhan. Aduh, bila masa aku jadi Tuhan dia? Jadi Allah tak mau. Bila kita mempersekutukan Allah, Allah tak mau kita. Allah bagi kita dekat syaitan. Seronoklah syaitan mengkudakan kita. Bila kita dapat syaitan jadi kawan, kita takkan diberi nasihat yang betulnya. Syaitan tu akan all out, onslaught. Akan hancurkan kita sehancurnya. Nanti bila alam akhirat, kita dengan syaitan kita tu diadili. Kita marah dia, kau punya pasal lah. Kita punya kawan kan, syaitan yang Allah bagi kita tu. Kita marah dia. Syaitan kata, kau memang dah sesat dah sebelum aku ajak kau lagi. Kau yang nak sesat bukan aku. Kau dah sesat dah. Kau yang nak dunia, aku diberi untuk kau. Kau nak dunia, kau nak itu, nak ini. Bertengkar depan Allah. Allah kata tak sah. Kamu dua-dua dapat azab. Engkau dengan si jin yang jadi syaitan kau. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini orang kadang-kadang bela syaitan. Nak buat ini, buat itu, jin lah. Dan buat jin tu jadi Tuhan dia pula. Jadi Allah SWT tak habis jadikan manusia Tuhan, jin pula jadi Tuhan. Percaya pada jin, ada ilmu-ilmu jin, gunakan jin itu. Semua tak boleh bagi mudarat tu. Percaya boleh bagi mudarat. Percaya boleh bagi buruk. Takut dengan jin, takut dengan hantu, takut dengan ini. Macam-macam takut. Allah beritahu ini semua tak boleh bagi mudarat. Yang boleh bagi mudarat buruk hanya aku. Kamu takut aku je, lain pun tak. Jangan cinta lain lebih pada aku. Yang lain semua tak boleh bagi faedah. Duit kamu tak boleh bagi faedah, kerja kamu tak boleh bagi faedah, bos kamu tak boleh bagi faedah. Apa pun tak boleh bagi faedah. Bagi faedahnya Allah. Yang kau cinta hanya aku je. Jadi kalau
kita betul-betul dalam hati kita tak ada yang kita takut melainkan Allah, tak ada yang kita cinta melainkan Allah, barulah Allah nak kita. Jadi apa? Jadi kekasih dia. Sebab itu Allah bagi tahu, jadikanlah aku kekasihmu, jadikanlah aku maksud, jadikanlah aku matlamat. Kalau kamu dapat aku, kamu akan dapat semuanya. Maknanya apa saja kamu nak dapat, apa kamu minta diberi. Di dunia ni dan juga di akhirat, di syurga. Itu namanya kamu akan dapat semuanya. Apa kamu nak diberi di dunia ni, dan apa kamu minta dapat. Apa kamu nak diberi, apa kamu minta dapat. Macam tu juga di syurga. Jadi siapa yang dapat Allah, dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Siapa yang hilang Allah, dia akan gagal di dunia dan di akhirat. Nak apa lagi sekarang kalau saya tanya awak? Awak nak Allah ke nak selain Allah? Nak Allah ke selain Allah, Anzala? Dia tengok senyumnya ni, nak Allah. Dia kata jawapan yang betul itulah dia. Dia mesti datang daripada hati yang dalam, bahawa aku nak Allah. Kau nak siapa, Pandi? Setelah dengar ceramah ni? Allah. Nak Allah. Jadi dia punya tanda mesti ada tau. Allah SWT kata betul dia ni cakap. Nasihat dia, kau bayan ni, kau tanya dia dan jawab Allah. Aku tak dengar semua tu. Aku nak tengok hati dia. Maknanya terkeluar dengan amalan dia. Apa yang ada dia percaya, itulah yang dia buat. Jadi sebab itu Allah lihat hati, tengok ikhlas tak dan amalan dia. Baik tak cara Nabi tak. Jadi kalau kita mau Allah daripada hati kita yang dalam, maknanya kita mau jadi kekasih Allah, kita mau buat Allah suka kita, itu mesti taat dia lah. Tak boleh tak taat kan? Boleh? Kalau datang azab dekat dunia ni, siapa yang akan dihancurkan oleh Allah? Yang taat ke yang tak taat? Semua orang tahu. Kata Allah, kau tanya kalau orang kafir tu, kalau azab turun, siapa yang selamat? Kamu selamat ke orang yang taat selamat? Tentu sekali orang yang tak taat tak selamat. Jadi Allah SWT kan, kalau kita dapat Allah, kita dapat segalanya. Azab turun pun kita akan selamat. Allah akan pelihara kita daripada azab yang Allah turun pada orang bukan Islam tu. Orang yang jadi kasih Allah diselamatkan. Apabila Allah nak hantar, nak terbalikkan kaum Lut tu, Allah suruh Nabi Lut dan keluarganya dan orang yang bersama dia untuk tinggalkan bandar tu. Tengah malam mesti mau bergerak. Lepas berjalan jangan pandang belakang. Tapi bini dia yang engkar tak ikut. Malaikat dengan satu jari dia tarik bandar naik atas. Kokok ayam dia dengar di langit pertama, tinggi. Lepas tu diterbalikkan ke bawah. Hancur semua. Sampai pada sekarang orang tengok kesan ni, akar-akar kayu ke depan, kata dahan ke bawah. Tempat di mana tu jadi laut masin kan. Ada satu laut di Jordan, laut mati, masin betul. Tak ada apa boleh hidup kat situ, terlampau masin. Sekarang banyak orang nak berubat, mandi sana, masin tu. Jadi semua tu ada tanda-tanda. Kalau nak buat turis visit, bawa lah dia orang kat sana, lepas tu bagi lecture. Kalau hati tenang, terang, boleh dengar lecture tu. Tapi kalau hati buta kat situ, tak boleh nampak. Azab Allah tu tak nampak. Ketawa-ketawa je. Tanda-tanda macam mana kaum-kaum terdahulu yang dah dimusnahkan oleh Allah. Orang yang hati keras, hati buta, senyum-senyum je dia. Ketawa-ketawa. Dia tak ada teringat Allah langsung. Kan?
Kalaupun kita bawa tour guide lah, free bagi kat dia supaya insaf, tak ada gunanya. Orang-orang kafir Quraisy tu berjalan antara Mekah sampai Syam tu, banyak tempat-tempat Allah musnahkan kaum-kaum terdahulu. Allah kata dia tak tengok ke apa kesan? Dia tengok tapi insaf tak ada. Sebab hati buta. Buta dengan dunia. Syirik. Jadi sebab itu buta mata hati ni, apa pun tak nampak. Bani Israel tengok Allah belah laut 12. Jalan buta mata. Mula tu nampaklah besar. Tak tahu dia nak ingat Allah buat ke, nasib baik ke tak tahu. Langsung tak boleh masuk. Dunia ni mau keluar daripada hati kita, baru Allah boleh masuk. Dengan tengok aja Allah punya kebesaran tak boleh masuk. Tengok aja tak boleh masuk. Sebab dalam penuh dengan dunia. Cakap kalimah ni pun tak boleh masuk. Dalam dunia, penuh dengan dunia. Yakin dunia bagi faedah, yakin dunia bagi, tak ada dunia bagi mudarat, yakin duit bagi faedah, orang bagi faedah, tak ada Allah. Jadi sebab itu hati tu gelap dan keras dan degil, tak mau ikut cakap. Jadi orang yang sesat. Jadi kerana itu kita kena sedia buat kerja dakwah ni dengan korban harta diri kita, bukan dengan main-main. Korban harta perasaan kita. Kita boleh kurang kerja cari duit, tapi tak boleh kurang masa kerja jadi kekasih Allah, untuk jadi kekasih Allah. Kita boleh hilang duit, tapi hilang iman tak boleh. Tapi hari ni iman semua boleh hilang, duit tak boleh hilang. Kan? Miskin tak mau. Mau kaya. Kaya harta. Kalau kita sedia miskin untuk kaya iman, baru Allah tahu orang ni betul-betul nak aku. Jadi kerana itu Allah duga. Nak lihat kita ni betul nak Allah ke tidak. Jangan cakap je nak Allah, nak Allah. Nak siapa? Allah. Lepas tu Allah duga sikit, harta kurang terus cabut. Tak nak buat dakwah lagi. Nak tinggalkan rumah, kerja pun tak nak. Nak dunia. Ini bukan orang nak Allah ni. Mulut yang cakap nak Allah. Hati tak ada, maka tindakan pun tak nampak. Sebab itu Allah duga kita dengan perintah keluar jalan Allah. Dengan perintah buat kerja dakwah. Perintah kita bayar duit pada fakir, miskin, orang dalam perjalanan. Kita nak bagi tak? Kalau kita nak Allah, kita kena bagi. Kita kena belanja sebahagian harta yang kita ada, yang Allah kurniakan kita di jalan Allah. Kalau tidak, ini tipu. Nak Allah tipu. Ini bukan nak Allah betul, nak dunia. Saja malu kat orang bila ditanya, kau nak Allah ke dunia? Allah. Ini semua tipu punya. Ketipu ni Allah tahu. Saya tak tahu tipu kan. Tapi Allah tahu kamu tipu. Tandanya akhirnya amalan kamu tak ikut perintah Allah. Itulah jelas kamu ni penipu. Orang penipu ni, bila dia cakap ke Allah, ya Allah kami sekarang dah tahu neraka, kami balikkanlah kami kat dunia, kami akan taat pada kau. Allah tak kabulkan. Sebab apa? Kata Allah, mereka tu orang penipu. Cakap je sekarang nak balik akan taat, balik dunia mesti tipu. Macam Hanzalah menipu. Jadi kalau orang menipu ni, dia tak cakap betul. Cakap dia akan balik kat dunia, dia akan insaf. Allah kata tak. Dia ni penipu punya orang. Kalau dibagi balik dunia pun balik kembali. Langgar perintah Allah. Jangan jadi penipu. Benar apa kita cakap tu kat hati kita. Kami betul-betul nak Allah, tak ada nak lain. Hidup kami taat perintah Allah, walau kami dicencang dua, disula, namun kami takkan langgar perintah Allah. Itu sedia. Baru Allah bagi orang yang mati disula kerana nak Allah ni, dia tak mati. Dia boleh masuk syurga terus. Tak payah azab-azab kubur macam orang mati syahid. Allah bagi tahu mereka diberi layanan istimewa. Maknanya dia ni dah masuk syurga.
Tak ada masuk azab-azab kubur pun tak ada. Mahsyar pun tak ada. Sesatu keistimewaan yang luar biasa lah, diberi kepada martyrs. Dan bagi mereka yang berjuang juga macam tu tapi tak dibunuh, mati biasa, mereka pun dapat layanan macam martyrs juga, syuhada. Okey.